kebelakangan ini ramai yang dilihat semakin alpa mengenai pematuhan SOP dan sebagainya. Dan untuk perincian mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Sazali Abu Bakar yang merupakan pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Prof. Sebelum ni Prof ada mengatakan bahawa rakyat Malaysia mudah lupa. Itu komen Prof lah berhubung mengenai pelaksanaan kata orang ni sekarang majlis-majlis kerajaan mula diadakan dan sebagainya, melihat kepada pasaraya yang semakin sesak, pembukaan sekolah. Jadi melihat kepada perkara ini Prof, apa komen Prof mengenai rakyat Malaysia mudah lupa ni? Ya, saya rasa statement saya buat tu kerana kita lihat ya, pada satu masa dahulu angka positif kita hampir cecah sifar ya. Tetapi apabila kita leka ya, dan apabila berentas diri dibenarkan, kita lihat kadar angka itu naik melonjak dalam masa beberapa minggu sahaja ya. Jadi walaupun kita lihat kebelakangan ini angka yang positif itu sedang menurun ya. Tetapi ianya masih belum lagi mencapai tahap yang mana kita boleh rasa lega ya. Kerana angka itu boleh melonjak kembali dengan kadar yang amat segera. Jadi saya rasa walaupun vaksin telah ada ya, walaupun angka itu telah turun, kita masih belum lepas daripada cengkaman COVID-19 ini. Baik Prof, ada kajian yang mendapati bahawa sajian ataupun hidangan terbuka juga menjadi punca penularan virus COVID-19. Adakah perkara ini benar atau tidak? Ya, kemungkinan untuk penularan melalui makanan itu boleh berlaku. Kiranya ada mereka yang membawa virus itu, yang mana virus daripada rembesan ileum mereka jatuh pada makanan dan makanan itu dikongsikan. Ya. Sebab kita tahu virus ini hanya boleh menular melalui rembesan ileum mereka yang terjangkit. Jadi jika kita ada makanan yang terbuka, ya, contohnya terutamanya makanan-makanan yang sejuk yang mana virus itu boleh bertahan lebih lama ya. Apabila ianya diambil oleh yang lain, ia boleh menyebabkan jangkitan kepada saluran makan kita kerana sel-sel di dalam perut kita pun ada yang mempunyai reseptor atau tapak yang mana virus itu boleh menyebabkan jangkitan. Baik Prof, kalau kita lihat kan masyarakat kita sekarang ni ramai yang tidak membudayakan amalan SOP yang baru, lebih-lebih lagi dengan pelaksanaan PKPP, diberi kelonggaran dan sebagainya, tetapi masih lagi mengambil kesempatan terhadap kelonggaran yang diberikan itu. Jadi pada pendapat Prof sendiri, kenapa sukar untuk masyarakat kita mengamalkan ataupun membudayakan norma baru ni Prof? Sebab ia bukan sesuatu yang lazim kita lakukan sebelum ini ya. Mungkin satu masa tempoh setahun itu belum cukup untuk mendidik rakyat kita ya. Kalau kita lihat di Jepun ya, mereka telah membudayakan penggunaan pelitup muka ya. Kemungkinan akan mengambil yang masa yang sedikit lagi untuk kita membudayakan budaya baru yang menggunakan pelitup muka di mana sahaja tempat-tempat yang ada perkumpulan yang ramai. Ya. Jadi kita penjarakan fizikal tu kita ni adalah di Malaysia ni, kita rakyat Malaysia ni kita mesra ya. Kita suka berdamping antara kita dengan jarak yang dekat, tetapi jadi satu norma budaya baru yang mana kita memerlukan penjarakan fizikal itu dan juga penggunaan pelitup muka yang mungkin satu masa nanti akan menjadi satu budaya yang biasa bagi kita. Ya. Yang pentingnya saya menekankan juga peraliran udara ya. Ini satu perkara yang kurang ditekankan ya. Di mana tempat yang ada kumpulan yang ramai, peraliran udara yang cukup itu adalah amat penting. Budaya makan di luar contohnya, biarlah luar tu maknanya di satu tempat yang mana peraliran udara yang cukup berlaku ya. Yang ini kita dah biasa dengan penggunaan penghawa dingin ya. Jadi yang ini kita sepatutnya membiasakan budaya baru di mana apabila kita beramal, biarlah tempat yang terbuka dan punya peraliran udara yang baik. Selain daripada penggunaan pelitup muka dan penjarakan fizikal. Okey, maksudnya selain daripada penggunaan pelitup muka dan penjarakan fizikal, kawasan, kalau kita nak makan di luar lah, kawasan tempat kita makan itu juga memainkan peranan ya? Ya, begitu juga kalau kita hendak mengadakan majlis-majlis kerajaan, ya, majlis kenduri kahwin, majlis kahwin, biarlah di dalam keadaan yang mana terbuka, peraliran udara ini cukup. Ya. Yang itu saya rasa perlu ditekankan. Ya. Tidak salah bagi saya kalau kita mengadakan kenduri dan sebagainya, tetapi kita mesti ingat
selain daripada penggunaan pelitup muka, penjarakan fizikal, mesti di kawasan yang mempunyai aliran udara yang cukup, ya. Yang itu penting. Kalau udara itu tidak cukup, tidak beralih, jika ada seorang yang mempunyai jangkitan, virus itu akan berlegar berjam-jam di dalam tempat yang tertutup seperti itu. Okey, baik Prof. Itu mengenai kata orang tu pengudaraan dan sebagainya. Jadi kalau Prof lihat sekarang kan ada setengah golongan ni yang sepatutnya menjadi kata orang tu role model untuk kita mengikuti mereka dan sebagainya. Tapi golongan inilah yang melanggar SOP, contohnya menyalahgunakan kebenaran rentas negeri dan sebagainya, mengadakan majlis perkahwinan tanpa mementingkan aspek-aspek penjarakan fizikal. Jadi melihat kepada perkara ini, apa komen Prof sendiri? Ya, yang itu saya rasa satu yang tidak patutlah. Kita SOP ini untuk semua, ya, tidak kira sesiapa pun. Kerana jangkitan itu boleh berlaku kepada semua, kepada sesiapa saja. Dia tidak ada memilih. Dia yang bagusnya virus ni, ya, baiknya dia tidak memilih. Ya, sesiapa saja boleh terdedah kepada jangkitan. Betul. Dan begitu juga mereka yang dah terima vaksin. Ya, kita risau sekarang ni, yang mereka yang telah menggunakan, telah diberikan vaksin, mereka merasakan diri mereka telah kebal. Ya. Tapi itu tidak betul. Ya. Walaupun mungkin setelah diberikan suntikan vaksin, mereka mungkin terlindung daripada jangkitan yang berat. Ya. Tetapi mereka masih boleh dijangkiti dan mereka juga masih boleh menularkan kepada yang lain. Ya, jadi saya rasa mereka yang telah menerima vaksin juga bertanggungjawab melindungi mereka yang masih belum menerima vaksin. Ya. Jadi saya risau juga sebab kerana kita tengok angka telah menurun dan vaksin telah ada, jadi kita merasakan kita telah lepas daripada cengkaman COVID-19 ini. Ya, saya masih mahu mengingatkan kita masih belum lepas. Ya. Ya, seperti saya kata dulu, kita lupa yang dulu sebelum ini, kita punya angka sudah hampir mencecah sifar. Ya, tetapi dalam masa beberapa minggu saja ia boleh melonjak kembali tinggi. Ya. Jadi itu boleh berlaku jika kita leka. Ya. Jadi tidak semestinya apabila kita sudah menerima suntikan penuh vaksin COVID-19 itu menjadikan kata orang tu tiket mudahlah untuk kita supaya tidak menjaga amalan SOP yang telah ditetapkan. Ya Prof? Ya, betul. Itu yang saya risaukan. Ya. Terutamanya mereka yang telah mendapat vaksin ini kan ada golongan lain yang muda-muda lagi kan. Jadi mereka merasakan dengan ada vaksin yang telah ada mereka terima itu, mereka lepas daripada budaya-budaya baru yang mementingkan penjarakan fizikal itu. Ya. Jadi saya rasa itu satu yang kita perlukan lah. Ya. Itu kita mesti ingatkan, walaupun telah menerima vaksin, kita masih tidak terlepas daripada terjangkit. Ya, kita masih boleh dijangkiti dan kita masih boleh menularkan. Okay. Ya, walaupun pada kadar yang lebih rendah daripada yang belum menerima vaksin lah. Saya masih menggalakkan kalau boleh semua pergi mendaftarlah untuk menerima vaksin secepat mungkin, terutamanya 50 tahun ke atas. Saya faham dekat Malaysia kan dia kata 60 ke atas, tapi bagi saya mencadangkan 50 ke atas. Ya. Siapa yang 50 ke atas patut diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Okey, baik. Prof, kita 10 hari lagi menjelang bulan Ramadan dan kebenaran untuk bazar Ramadan telah diberikan. Jadi melihatkan kepada perkara ini, apa komen Prof sendiri apabila kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19 dan dalam masa yang sama bazar Ramadan dibenarkan beroperasi. Adakah ini memungkinkan peningkatan kes dan sebagainya atau bagaimana komen Prof? Kita tak maulah kluster bazar Ramadan. Ya. Jadi saya nak mengingatkan kepada semualah, terutamanya penguat kuasa jugalah, ya, memastikan yang SOP dipatuhi. Dan terutamanya makanan-makanan yang sejuk ni tadi, ya, yang mempunyai ais, ya, yang mana apabila virus rembesan air liur yang mengandungi virus itu telah terjatuh pada makanan-makanan sedemikian, ia juga boleh menyebabkan virus itu bertahan lebih lama. Ya. Jadi yang itu kita penting, penggunaan pelitup muka itu penting, ya, kerana ia bukan sahaja melindungi diri kita, melindungi diri orang lain juga. Tapi saya lihat juga yang ada bila dia menggunakan topeng muka, apabila mereka bersin, mereka bukakan pelitup muka. Yang itu jadi itu satu yang tidak betul lah. Ya. Saya lihat beberapa kali saya lihat ramai yang apabila mereka bersin, mereka bukakan topeng muka. Jadi itu satu yang tak betul, tak patut dilakukan. Ya, tujuan kita memakai pelitup muka itu adalah untuk memastikan apabila cecair badan keluar, cecair dari mulut itu keluar, ia dapat ditapis atau ditangkap oleh pelitup muka itu sendiri. Ya. Nah, selain daripada melindungi diri kita juga perlu melindungi yang lain. Terutama kita ada mereka yang telah dijangkiti tetapi tidak mempunyai gejala.
Yang itu kita risau lah. Jadi penggunaan pelitup muka, penjarakan fizikal, layanan udara yang baik itu adalah amat penting kita praktikan di mana saja kita berada di Malaysia buat masa ini. Yang paling penting sekali tanggungjawab diri sendiri. Contohnya kepada mungkin yang ingin berniaga pada bulan Ramadan nanti di bazar, dalam penyediaan makanan itu perlu menitikkan aspek kebersihan dan sebagainya supaya walaupun penyediaan dilakukan di rumah dan sebagainya perlu memakai pelitup muka. Betul Prof? Betul, ya saya. Dan untuk memastikan makanan mereka yang mereka juadah yang mereka jualkan itu juga tidak terdedah kepada rembesan air liur pembeli ya. Okey. Yang itu penting. Okey, baik Prof. Melihatkan kepada ketidakpatuhan SOP dalam kalangan masyarakat Malaysia ni, adakah Prof merasakan bahawa mungkin kita akan dilanda gelombang besar sekali lagi? Kalau kita lihatlah peningkatan kes ada turun naik dan sebagainya. Jadi bagaimana Prof? Kalau kita lihat pada statistik data apabila kita boleh merentas negeri yang pertama disebabkan oleh pilihan lain apabila kita boleh merentas negeri maka berlaku lonjakan yang mendadak. Kemudian apabila kita membuka sempadan negeri lagi sekali, yang itu kita lihat lonjakan dia lagi tinggi sampai sekarang ini kita masih mengalami implikasi daripada yang itu ya. Jadi saya tidak heran jika kita alpha dan membenarkan rentasan negeri sebab kita mesti ingat sekolah akan dibuka tidak lama lagi, universiti akan dibuka tidak lama lagi ya. Saya tidak terkejutlah jika berlaku lagi sekali gelombang yang besar kerana ia pernah berlaku di tempat-tempat lain di Eropah dan sebagainya. Jadi kita Malaysia tidak unik. Negara lain juga telah berlaku ya. Begitu juga Australia dan New Zealand ya, walaupun mereka telah lama berjaya mengekang, mereka juga masih mengalami kluster-kluster atau gelombang-gelombang yang seterusnya. Jadi bagi saya jika kita leka, ya, kita akan gelombang itu sudah pastinya akan berlaku. Baik, paling penting kita jangan alpa dan leka kerana kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Baik Prof, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Itu dia tadi Profesor Dr. Sazali Abu Bakar merupakan pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika Universiti Malaya.